Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita masuk tutorial kita 9.5A. Okey, iaitu satu topik baru, kuasa dan tenaga elektrik. Okey, so bila masuk topik ni, kita tak payah nak fikir panjang-panjang, kita terus belajar formula. Sebab kalau kita belajar dari form 4 dulu bila kita masuk bab tenaga je, confirm formula. Contohnya ialah tenaga kinetik, formula dia half mv square. Lepas tu tenaga keupayaan graviti, mgh. Lepas tu tenaga keupayaan kenyal, half fx ataupun half kx square. So bila sebut je tenaga haba, mc theta. Nampak? Bila kita sebut tenaga je, terus formula. Jadi bila kita masuk tenaga dan kuasa elektrik ni, tak payah fikir panjang. Terus kita perkenalkan formula. Jadi saya tulis kat sini dulu. Okey, pertama ialah kuasa. Kuasa dalam bahasa Inggeris, power. Jadi power of electricity is IV ataupun VI, suka hatilah. Okey, ini formula yang pertama. Dan kita dah kenal sebelum ni, V sama dengan I R. Jadi bila V sama dengan IR, so kita dapat formula nombor 2. P sama dengan, okey, I darab V. V ialah IR. So I darab IR. Nampak? Dapat apa? P sama dengan I kuasa 2R. Ini formula nombor 2. Jadi formula 3, P sama dengan, okey, tadi kita gantikan V. Sekarang kita gantikan I pula. Okey. Kalau kita tengok I sama dengan V bahagi R. Jadi PIV, so I kita ialah V bahagi R. Darab dengan V. So kita dapat V kuasa 2 per R. Jadi senang cerita, bila kita sebut tentang kuasa, kita ada 3 formula. 1, 2, 3. Okey, kena hafal ke semua formula ni? Seeloknya hafal lah. Tapi kalau tak hafal, at least satu ni kita ingat dan kita boleh kembangkan guna V sama dengan IR. Dapat 3 formula. Jadi, kenapa sampai 3 formula? Tengok sini betul-betul. Formula yang pertama nampak tidak ada R. Formula yang kedua tidak ada V, voltan. Formula yang ketiga tidak ada arus, I. Nampak? Jadi kita tengok soalan, kita boleh tentukan formula mana nak pakai. Jadi saya simpan dulu formula ni dekat tepi. Tak payah tulis panjang macam ni. Kita tulis PIV, PI square R, PV square over R. Simpan je. 1, 2, 3. Ni 1, 2, 3. Okey, so saya dah terangkan tadi, tak perlu nak hafal semua, kita cuma tahu PIV je. Ini pun ada dekat muka surat depan kalau kertas ujian. Okey, dan kita kembangkan. Okey, dan kita terus jawab soalan. Okey, sebuah lampu motosikal ada label 12 volt, 15 watt. Okey, setiap komponen elektrik akan ada label. Okey, kalkulator kita, contoh kalkulator kita pun belakang tu ada label. Label dia mesti ada volt, mesti ada watt. Contoh dalam kes ini label 12 volt, 15 watt. Jadi dia tanya soalan A, apakah maksud 12 volt, 15 watt? Jadi tolong ingat betul-betul. 12 volt ini dibekalkan. Nampak? Manakala 15 watt ini dihasilkan. Jadi, ayat kita suka tengok ayat yang macam ni. 12 volt bekalan. Okey, ataupun 12 volt dibekalkan. Maka 15 watt. 15 watt bahasa lain kalau kita nak gunakan 15 joule per saat. Tenaga dihasilkan. Nampak? Dibekalkan, dihasilkan. Okey, 15 watt ialah bersamaan 15 joule sesaat. Okey. Sebab tu kalau kita buka internet, ada satu macam kartun, okey. Kalau yang bukan orang fizik mungkin dia tak faham. Contoh kita tengok kejap kartun tu. Okey ni. Turun jap. Nampak? Okey. Ada seorang, okey, orang random guy, okey, tiba-tiba dia membisikkan dekat kawan dia sebelah ni. Joule per second. What? Exactly. Jadi kawan tu blur.
Pening. Okey. Jadi orang yang bukan fizik mungkin tak faham. Kenapa? Apa kat tu ni? Joule per second? Exactly. Sebenarnya joule per second dia sebut watt. Sebenarnya joule per second, joule per saat ialah watt, W-A-T-T. Jadi itu maksud dia. Betul lah, sebab tu bila dia kata joule per second, orang ni jawab watt, maknanya betul. Okey, so siapa yang bukan fizik mungkin tak faham lah apa kata ni. Alright, kita kembali kepada kita punya kertas soalan. Alright. Itu je. Okey, jadi tolong hafal benda ni. Wajib hafal. Okey, apa maksud label? 12 volt, 15 watt. Ataupun berapa volt, berapa watt lah, tak kisah. Volt dibekalkan, watt dihasilkan. Okey, itu satu. Sekarang ini. Berapakah nilai arus yang mengalir apabila disambung dengan bekalan 12 volt? Okey, lampu ini 12 volt, 15 watt. Ini demi label. Sekarang ni dia tanya berapa arus. Nak pakai formula mana? Okey, so kita akan pakai formula nombor 1, PIV. Sebab apa? Sebab kita dah ada power 15 dan dia tanya arus. Pada masa yang sama dia pun bagi 12 volt. Nampak? Jadi I sama dengan 15/12. Itu yang kita dapat jawapan 1.25 ampere. Okey, nampak? Guna je formula. Simple. First memang kita kena keluarkan dulu formula ni. Okey, Sansi. Berapakah rintangan filament bagi lampu tersebut? Tak ada masalah. Okey, sekarang ni kita dah ada arus. So, kalau senang cerita kita dah ada voltan, kita ada power, kita dah ada arus. So, boleh pakai mana-mana formula yang kita suka. Yang ada rintangan lah. Contohnya, saya nak ambil formula nombor 3. So, P sama dengan V kuasa 2 bahagi R. Okey, sebab apa kita nak cari rintangan kan? Jadi, power 15 kuasa dalam watt. Voltan 12 kuasa 2 bahagi R. Jadi, R sama dengan 12 kuasa 2 bahagi 15. So, kalau kita kira, sepatutnya kita dapat 9.6 ohm. Okey. Dah selesai A, B, C. Simple je, guna formula ni je. Dan samalah semua tu Nombor 2 pula. Okey, padam. Arus nombor 2. Sebuah rumah dibekalkan dengan bekalan kuasa. Okey, rumah tu dibekalkan 240 volt untuk menyalakan mentol 240 volt juga. Berapakah salah hijau ni. Berapakah magnitude arus yang mengalir? Jadi mentol tu 240 volt, 60 watt. Jadi berapa arus? Nak pakai formula mana? Kita ada voltan, kita ada kuasa dan dia minta arus. Sekali lagi kita pakai formula yang pertama tadi. Okey, so P sama dengan IV. 60 sama dengan arus darab V 240 volt. So I sama dengan 60 bahagi 240. Sepatutnya kita dapat 0.25 ampere. Okey. Lajulah tak, memang senang pun. Direct question. Okey, nombor 3. Tak nampak. Arus sebanyak 10 ampere mengalir melalui listrik elektrik. Alright. Berapa haba? Tiba-tiba dia masuk haba. Haba. Adakah nak kena pakai formula MC theta? Sebab tenaga haba. Okey, relax. Tenaga, bila dah sebut haba, haba itu ialah sejenis tenaga. Jadi tenaga boleh berubah bentuk. So apa-apa tenaga kita boleh sebut. Jadi kita tambah satu lagi formula. Ini ialah kuasa. P power. Dan untuk tenaga E, energi, E sama dengan power darab dengan massa. Itu je. Jadi, kita penat-penat cari power and then darab sahaja dengan massa. Cuba kita tengok formula tu. 10 ampere, 240 volt, berapa haba. Jadi, kalau kita nak cari power dulu pun boleh. Tapi nak terus cari tenaga pun boleh. E sama dengan PT. Jangan pelik kalau tiba-tiba kita nampak ada budak ke ataupun kawan lain ke cikgu lain tulis E sama dengan IVT. Jangan pelik. Sebab dia terus P, dia ambil IV. Letak IVT. Kenapa pakai formula nombor 1? Sebab dia bagi arus dengan voltan. Okey. So, dia tanya tenaga. Arus 10 ampere. Voltan 240. Masa dia bagi 5 minit. So, jangan lupa 5 darab
saat. Okey, sepatutnya jawapan kita 720. 0, 0, 0. Ada 3 kosong lagi, kita ubah kepada imbuhan kilo joule. Okey. Boleh? Alright, sekali lagi. Nombor 4. Laju. Suatu pemanas rendah berlabel 240 volt dibekalkan. Okey. Padam. Okey, pemanas elektrik tu label dia 240 volt 1000 watt. Nampak? Okey. Apabila pemanas itu dibekalkan dengan bekalan voltan 120 volt, maknanya barang tu dia sepatutnya dapat 240 volt. Okey, tapi kita bagi 120 volt sahaja. Jadi berapakah kuasa yang dihasilkan? Nampak macam separuh Ramai jawab 500. Sabar. First, walaupun kita ubah dia punya voltan, ada satu benda yang takkan berubah untuk barang elektrik. Apa dia? Iaitu rintangan. Jadi lantaklah kita bagi berapa volt, rintangan tetap tidak berubah. First, kita kena cari rintangan dulu. Macam mana nak cari rintangan daripada maklumat ni? Kita guna formula P sama dengan V kuasa 2 bahagi R. So kita akan dapat R sama dengan V kuasa 2, 240 kuasa 2 bahagi dengan 1000. Jadi rintangan first kita akan dapat 57.6 ohm. Nampak? Itu step yang pertama. Okey. Dari step ini, kita dah tahu lah, kita punya barang elektrik tu 57.6 ohm, ini memang takkan berubah. Ubahlah voltan macam mana pun, yang ni memang takkan berubah. Jadi kita pakai formula nombor 2 sebab kita nak cari dia punya power. So, P sama dengan V kuasa 2 bahagi R sekali lagi. Okay. Tapi dalam kes ini, kita punya, sabar, saya tulis kita punya R ialah 57.6 ohm. Okay, saya padam kita dapat tadi. So, kita guna balik formula yang tadi. Tapi sekarang power kita nak cari. Disebabkan voltan kita daripada 240 volt, kita dah tukar kepada 120 volt. Bahagi dengan kuasa 2, rintangan yang sama, 57.6 ohm. Jadi bila kita kira, kita tak dapat 500 walaupun daripada 240 volt separuh, yang ni tak separuh Kita kira kita akan dapat 250 watt. Itu kena faham. Jadi nak beritahu soalan yang terakhir ni dia macam trik sikit. Okey, di mana kita kena cari dulu dia punya rintangan. Okey. So, itu sahaja cerita tentang kuasa dan tenaga elektrik. Sangat simple. Okey. So itu sahaja. So sila kuasai dulu benda ni. Hafal ataupun tahu dulu formula kuasa, kemudian ambil tahu cara nak kembangkan, dapatkan tiga-tiga formula ni, dan ini E sama dengan PT, rasanya ramai dah hafal lah. Masa form 4 dulu ada keluar tajuk elektrik, ada keluar tajuk haba, okey, dari tenaga elektrik. Inilah formula dia. Jadi seperti saya beritahu tadi, bila masuk tajuk energi ataupun power, tenaga, memang kena hafal formula, mesti kena guna formula. Sebab tu saya terus masuk formula. Okey, so diharap video ini membantu. Sekian, terima kasih.